Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan. Lama sungguh kita tak bersua Lama sungguh saya tak buat video. Rasa nak dekat 3 minggu. Okey, alhamdulillah hari ni baru ada rezeki untuk buat video. Baru dapat kesempatan tu. Cuaca pun sebenarnya hujan ni rintik-rintik lagi ni, menitik-nitik lagi ni. Johor ni dah seminggu hujan saja. Dekat tempat lain pun saya rasa lebih kurang macam tu lah Okey, jadi kita malas nak celoteh panjang. Baik. Untuk yang pertama kali jumpa video saya, kalau anda sukakan video review panjang kereta, detail, luar dan dalam, okey, tak termasuk pengalaman pemanduan apa semualah InsyaAllah dalam video ni anda boleh dapat segala info yang berkaitan. Kalau kita nak beli kereta tu, kita nak selam ciri-ciri kereta tu, dia punya features dia, apa yang ada, apa yang tak ada, anda bolehlah tengok video ni daripada awal sampai habis. Sebab video ni pun tengoklah video saya semua 30 minit, okey, 40 minit, semua video detail tuan-tuan. Sebab kita ni nak loan kereta paling pendek pun kita ikat 5 tahun, okey, 4 tahun, ada yang ikat 7 tahun, ada yang ikat 9 tahun, bertahun-tahun kita ikat untuk bayar kereta. Jadi pentinglah untuk kita tahu bahagian luar dan dalam segala pasal kereta yang kita nak beli. Okey, nama saya Amir. Untuk yang first time, saya adalah penjual kereta terpakai. Anda boleh tengok banyak lagi kereta kita dekat sini, dekat depan. Okey, kedai kami di Kota Masai, Johor dekat Eco Perniagaan, Jalan Eco Perniagaan 1, Kota Masai, Johor, dekat-dekat dengan Eco World, Eco Tropics, apa kejadah segala tu lah. Dan kami bersebelahan dengan Ali Class Gadget. Ali Class Gadget kat sini, kedai kami buka daripada pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Anda boleh datang untuk buat appointment, melalui appointment ataupun walk in. Sekarang banyak kereta yang kita dah clear sebelum Raya Cina tu hari. Lepas Raya Cina ni pun ada lagi sambung keluar. Untuk Hari Raya Puasa jangan risau, ada lagi 2 atau 3 trailer incoming kereta stok-stok baru. Nak standby untuk kereta Hari Raya Puasa. Okey, tak mau celoteh panjang. Okey, kalau anda nak tengok video lain, tengok dekat bahagian description di bawah. Okey, yang dekat depan saya ni adalah Volkswagen Tiguan 1.4 TSI turbocharged tahun 2018, datang berserta dengan rekod servis Volkswagen. Apa maksudnya? Maksudnya waktu owner lama, waktu first owner beli kereta ni baru, sampailah saat dijual kereta ni, dia servis hanya di Volkswagen sahaja, authorized service dealer. Dia tak servis dekat bengkel lain. Jadi kita dapat kereta yang ada buku rekod kesihatan yang baik. Okey, anda nak tengok dia punya rekod servis apa semua ke, nak check accident ke banjir, check je dekat Volkswagen, tak ada masalah. Ni nombor plate. Kalau kata ada serious buyer, pergilah check. Kalau dia bagi anda maklumat, rezekilah. Okey, dekat depan saya ni Volkswagen Tiguan 1.4 TSI turbocharged tahun 2018. Yang ini adalah Comfort Line Dia ada 2 model. Dia ada 2 variant, satu Comfort Line dan juga satu lagi Highline. Lepas tu ada yang All Space, ada yang All Space R-Line. Itu tak payah cerita lah. Saya nak cerita yang ini saja, Comfort Line. Yang ini dia first keluar facelift, kalau tak silap saya. Sama ada dia facelift ataupun dia next gen punya Tiguan, saya tak pastilah. Yang ini dia launch tahun 2017. Dan ini adalah variant kedua. Yang pertama Highline. Okay, yang ini adalah Comfort Line. Dia datang dengan projector headlamp dekat depan, reflector projector reflector halogen. Reflector halogen dekat depan. Alright. Lepas tu dia ada fog lamp dekat bawah. Lepas tu dia ada grill dekat tengah ni, dan bawah ni pun semua functioning grill. Okey, untuk sumbat pula, untuk memberi angin kepada radiator dia dekat belakang tu. Yang kereta ni turbocharged walaupun 1.4, turbo dia masuk awal tau, daripada 1500 rpm hingga ke 3500 rpm. Jadi kereta ni kalau anda memecut daripada traffic light, jangan risaulah, power dia memang ada. Walaupun body dia agak berat. Okey, yang ini adalah 5 seater, bukan 7 seater Kalau All Space dia 7 seater. Yang ini adalah 5 seater saja. Walaupun body dia agak berat untuk sebuah SUV, walaupun enjin dia macam kecil 1.4, tapi dia punya horsepower 150 horsepower dan juga 250 Nm of torque. Yang saya cakapkan tadi, dia punya torque dia tu hadir awal. Daripada 1500 rpm hingga ke 3500 rpm. Saya dah test ni kereta ni. Short distance, long distance tak adalah jauh mana pun. Dalam setengah jam memandu adalah. Saya try nak memecut sampai ke 1415 tu tak ada masalah langsung. Tapi memanglah saya bawa seorang je. Saya bawa seorang, tak ada orang lain. Alright, cukup power untuk kereta. Kereta ni datang dengan
traction control, dia ada ABS, dia ada EBD. Lepas tu dia ada 6 airbags. Lepas tu dia ada, kejap lagi kita tengok kat dalam lah, brake disc ke 4 tayar macam biasa. Rim 17 inci standard. Okay, yang ini rasa depan tayar Continental. Ini kalau owner baru kena tukar tayar lah. Yang depan dua ni dah kena tukar lah. Yang belakang ni walaupun dia pakai tayar Pirelli, ni boleh pakai lagi ni. Ni tebal lagi. Boleh pakai lagi. Boleh lah hentam lagi. Mungkin tukar yang dua depan. Okay, ini semua rim original 17 inci. Brake disc ke 4 tayar. Ada equal brake distribution. Ke electronic braking distribution. Ada itulah. Dah lah tu. EBD, ABS, 6 airbags. Lepas tu ada traction control. Lepas tu yang lain kita tengok dekat dalam. Kunci datang sepasang lagi tuan-tuan dan puan-puan. Okey, macam biasalah dalam video saya tak akan bias. Apa yang tak bagus saya akan cakap tak bagus, apa yang bagus saya akan cakap bagus. Tanpa membebel panjang lagi, saya nak sebutkan harga jualan kereta ni adalah RM96,000. Perlu ditambah dengan road tax dan insurans. RM96,000 kena tambah road tax dan insurans. Okey, 1.4 saya rasa road tax RM70 saya belanja. Insurans tu, okey, sebab apa saya tak nak kira dulu. Okey, sebab kalau anda ada NCD, nanti kita kirakan lah. Ataupun ada yang tak nak cover 90%. Standard kita cover 90% market value kereta. Ada yang nak cover 80% je. Tak payah cover tinggi-tinggi lah. Macam tu. Ada customer yang macam tu. Sebab tu saya tak kirakan insurans. Okey, jadi harga jualan adalah RM96,000 tambah road tax dan insurans. Kalau anda letak 10% deposit dalam RM10,000, bulanan anda lebih kurang RM1,080. Loan bank 9 tahun. Okey, loan bank 9 tahun tapi perlu ada lesen lah kalau nak loan bank. Okey, details dia saya akan letakkan di description dan juga di pin komen di bawah. Saya ulang lagi sekali, harga jualan adalah RM96,000. Perlu ditambah dengan road tax dan insurans. Okey, kalau saya buat anggaran road tax insurans gerbak-gerbuk dalam 2,800 macam tu lah. Dalam 2,800 ke 3,000 macam tu. Ini anggaran saja. Okey, nanti bila nak betul-betul nak beli kereta, kita kirakan balik semua. Jadi kalau anda letak deposit 10%, loan bank 9 tahun, bulanan lebih kurang RM1,080. Kalau anda tanya sama dengan saya sama ada berbaloi atau tidak, berbaloi. Okey, sebab harga ni kereta ni keluar, waktu keluar RM160,000. Kalau tak silap saya, RM160,000. Yang ini. Kereta dah berapa tahun? Kereta dah 5 tahun. 2018. Sekarang jual tak sampai RM100,000. Ada rekod servis Volkswagen penuh. Bukannya servis dekat bengkel luar yang tak diiktiraf. Okey, ini kunci masih datang standard. Tapi kunci dia ni saya tak suka design dia ni. Okey, nanti lama-lama kita tekan dia menggelembung. Nampak? Dia menggelembung. Macam kunci murah. Yang ini owner lama dah selalu pakai. Yang ini owner lama tak jarang-jarang pakai. Okey, ni dia okey lagi. Bila dah selalu pakai, nampak tak? Dia macam matte black kat sini. Bila dah selalu pakai, dia jadi licin. Dia jadi gloss gitu. Sebab kita dah selalu sentuh. Material ni rasa macam cheap material. Padahal kereta Continental kot. Turbo charge kot. Okey, dia punya kunci macam pisau macam ni lah. Okey, kunci masih lagi datang sepasang. Comfort line dia pakai kunci biasa saja. Dia tak ada keyless entry. Tapi bila anda unlock kereta, dia ada auto fold side mirror. Bila anda kunci, dia akan lipat secara semula jadi. Cuma dia tak ada keyless entry tak ada button kat sini, tak ada keyless entry. Okey. Okey, jadi bila kita masuk tuan-tuan puan-puan, okey. Untuk kereta ni saya nak, perkara pertama bila saya buka pintu saya nak sentuh mengenai practicality. Okey, faktor practicality yang pertama, apa dia tuan-tuan puan-puan? Macam video saya sebelum-sebelum ni lah. Bukaan pintu macam mana? Okey, untuk bukaan pintu depan dia memang jauh sangat, nak hampir-hampir ke 90 darjah. Okey, nampak dia punya kadar keserongan dia tu. Anggaplah saya betul-betul berdiri bertentangan dengan 90 degree ni. Okey. Lebih kurang lah ni. Saya berdiri ni menghadap 90 degree. Banyak juga serong dia ni. Tapi bukaan dia saya rasa tak ada masalah pun. Kalaupun pintu belakang pun buka, tak ada masalah. Space masih lagi besar. Alright. Space masih lagi besar. Tak ada masalah. Boleh naik dan duduk dengan senang. Alright. Tak ada masalah. Untuk ketinggian saya 160 cm, bila saya naik SUV ni, saya tak perlu menjengkit sangat pun. Dan bila saya duduk, saya tak terbenam ke bawah sangat. Saya ketinggian 160 cm Jadi SUV ni banyak faktor yang anda nak kena consider.
Alright, untuk bukaan pintu belakang, saya rasa kalau untuk wheelchair mungkin agak masalah sikit lah. Sebabnya kalau wheelchair warga emas kan, dia mungkin dah bawah sini kot, lebih kurang lah. Kalau tak silap lah bapak mentua saya naik wheelchair, saya rasa lebih kurang sini. Jadi bila dia bangun tu, dia mungkin nak kena memanjat sikit ke sini. Mungkin dia nak kena memanjat sikit. Dan dia punya distance, jarak antara seat tepi ni dengan sini agak tebal juga, sebab dia ada satu kompartmen dekat sini. Tak tahulah, mungkin dia fikir ini praktikal ke apa ke. Mungkin lah pada satu sudut dia praktikal untuk orang yang bukan warga emas, untuk orang yang bukan OKU, dia praktikal lah. Untuk normal living people kan, untuk normal people dia praktikal lah. Tapi untuk orang yang memerlukan bantuan kursi roda atau warga emas, dia jadi jarak sikit. Okay, jadi benda-benda macam ni anda kena consider kalau anda nak bawa mak ayah anda ke apa semua ke. Bukaan pintu dia saya rasa just nice untuk orang biasa. Cuma tu lah, untuk wheelchair saya rasa macam dia kecil. Sebab saya rasa HRV lagi besar bukaan pintu dia. Sebab adik ipar saya pun bawa HRV, jadi saya compare dengan benda yang senang je lah. Okay, itu anda kena consider. Cumanya ada satu detail, okay, pasal kereta ni. Yang ini pun saya tengok dari Bobby Ang punya video lah. Saya suka juga. Saya buat video-video panjang macam ni, saya pun jenis suka tengok video panjang. Jadi Bobby Ang punya YouTube channel, dia pernah tunjuk. Saya pun tak perasan benda ni. Nampak tak bukaan pintu dia ni? Ni, dia cover ni sampai ke bawah tau. Okay, jadi dalam video Bobby tu, dia ada cakap, kan bila kita langgar lecak, air terpercik ke sini kan. Sesetengah pintu kereta dia tak sampai ke bawah ni, dia sampai ke sini saja. Jadi bila bahagian bawah ni ada kotor, contoh macam ni. Contoh macam ni lah. Right, contoh macam ni. Okay, ni kereta Civic, bukaan pintu dia sampai sini je. Jadi bila terpercik air lecak, jadi dia kat sini. Bila kita keluar, seluar kita akan bergeser ke sini, betul tak? Jadi tu yang seluar kotor tu. Tapi kalau untuk Volkswagen Tiguan ni, dia tak ada. Nampak dekat bahagian sini dia bersih je. Bahagian sini dia bersih je. Sebab dia tak kena air yang terpercik dekat luar. Sebab bila kita tutup, dia akan tutup habis. Nampak macam benda remeh kan? Tapi itulah. Saya dapat video ni, saya dapat info ni daripada Bobby Ang dia punya YouTube channel. Anda boleh tengok lah. Alright. Lepas tu practicality lagi tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Dekat sebelah sana, saya dah lipatkan kerusi. Alright, saya buka habis. Kereta Jerman ni pun boleh jadi praktikal. Dia lagi praktikal daripada kereta Jepun. Okay, seat depan ni boleh dilipat rata. Kereta Jepun tak boleh. Kalau CRV tak boleh, HRV pun tak boleh. Dia boleh lipat rata macam ni. Alright, jadi bila anda masukkan barangan panjang, okay, bila anda masukkan barangan panjang dekat sini, dia boleh sampai ke depan sana. Kalau anda bawa kereta seorang lah. Okay, kalau anda pelik kenapa yang tengah ni dia tak mau rata ke bawah, inilah masalah yang terjadi kalau owner lama masukkan leather yang tak berapa nak mahal lah. Leather yang tak berapa nak mahal. Lepas tu bila dia pasang balik seat ni, dia tak check betul-betul. Okay, jadi nanti saya akan panggil orang tolong checkkan balik. Kerusi dia ni dia tak rata. Nanti saya akan panggil dia ratakan balik. Ini small problem saja, tak ada apa pun. Cumanya kira anda boleh dapat gambaran lah. Kereta ni kalau dilipat rata, right? Kalau saya lipat rata lah. Okay, kalau saya lipat rata, memang sangat-sangat banyak barang yang kita boleh bawa masuk dalam kereta ni. Okay, memang sangat-sangat banyak barang yang kita boleh bawa masuk dalam kereta ni. Dia lagi praktikal daripada CRV. Sebab apa saya cakap? Sebab dia punya seat dia 40, 20, 40. Okay, andai kata saya naikkan yang ini, right, saya boleh turunkan yang ini. Nampak tu? Kalau CRV, okay, kalau dia lipat, mungkin dia turun ke sana. Dia 60-40 punya split. CRV 60-40 ke? Kalau tak silap saya macam 60-40 lah. Alright, kalau tak silap saya macam 60-40. Sama macam HRV lah, 60-40. Dia bukan 40-20-40. Tapi Volkswagen Tiguan ni 40-20-40
40. So dia cukup-cukup praktikal. Kalau anda tanya saya, dia cukup-cukup praktikal. Alright, kita settle satu isu, practicality. Siapa sangka kereta Jepun boleh praktikal Sekejap. Kereta Jepun boleh praktikal. Siapa sangka kereta Jerman lagi praktikal daripada kereta Jepun. Alright. Ini kalau seat dia semua naik lah. Okay. Seat depan boleh lipat tu. Okay. Lepas tu pemandangan saya dah lompat ke belakang, saya reverse balik ke depan. Alright, yang seat tu kita biarkan je sebab aku pun malas. Okay, kunci dia, kita start kereta dulu. Tapi saya malas start lah sebab dia punya minyak tak ada. Alright. Kereta ni start biasa saja, pakai kunci. Lepas tu dekat sebelah kanan ni ada kontrol untuk lampu. Kereta Jerman biasalah, ni memang typical punya, dia orang suka buat macam ni. Lepas tu dekat dia punya door trim, speaker ada 1, 2. Yang ini functional walaupun dia comfort line. Yang ini functional Yang ini button untuk lock pintu, unlock. Yang ini button untuk control side mirror. Ni boleh lipat, tapi tak payah lipat lah sebab dia dah datang dengan auto fold. Ini button untuk panaskan side mirror. Kalau time sejuk kan, dia berkabus kat situ kan. Ini button boleh panaskan. So ini memang ciri-ciri kereta mahal lah. Alright, lepas tu dia punya tingkap semua auto. Auto up, auto down. Feature kereta mahal tu masih lagi ada. Dan yang saya suka dekat sini, dia lagi praktikal daripada kereta Jepun apa? Door bin dia ni, anda boleh masuk botol besar, botol air besar, botol yang selalu kita beli kan, botol plastik tu, boleh masuk botol yang besar. Dan dia punya space kat sini pun sangat-sangat besar. Dia sampai ke belakang tau. Nampak saya masuk tangan tu? Ni tangan saya sampai ke belakang. Dalam tu, nak letak barang panjang pun boleh, nak letak botol besar pun boleh. Dan kalau anda nak letak barang kat sini, senang nak ambil. Lagi praktikal daripada kereta Jepun somehow. Agak mengejutkan kan? Tapi itulah dia. Alright. Wiper datang dengan auto. Lepas tu lampu pun datang dengan auto headlamp. Wiper ada auto. Lepas tu ada control button dekat sini untuk volume, untuk radio. Yang ini untuk dia punya trip meter dekat sini. Okay, dia punya speedometer very classic, very typical. Dekat sini ada speedometer km per H. Dekat sini ada takuk minyak. Dekat sini, ni paling penting, temperature engine. Dan juga meter RPM. Dekat tengah ni ada banyaklah dia punya trip apa semua. Tak orang kata bukan sesuatu yang menakjubkan sangat, biasa saja. Tapi bila kita masuk dalam sebuah kereta Volkswagen ni, orang selalu sebut pasal satu benda. Volkswagen ni bosan tau. Dashboard dia very plain, very orang kata very edgy. Sangat-sangat bersegi dan bosan. Dan bersegi dia yang nampak macam murah tau. Dan material pun rasa murah. Okay, nampak murah, tapi bila kita pegang, bukan rasa murah, nampak murah, tapi bila kita pegang, ini sebenarnya soft touch semua. Soft touch. Dan somehow practicality dia bersambung dekat sini. Ada satu lagi storage kat sini. Dan semuanya ada kapet. Okay, bukan plastik keras, dia ada kapet lah. Plastik keras bawah ni, tapi dia lapik juga. Right, somehow dia practical kereta ni. Saya pun tak tahu kenapa. Tapi itulah, dashboard design dia very plain. Anda tengok dalam Jetta pun lebih kurang macam ni. Anda tengok dalam Golf pun lebih kurang macam ni. Dalam Passat pun lebih kurang macam ni. Dia punya steering dia ni, semua model pakai sama. Okay, flat bottom bawah. Lepas tu dia punya 3 spoke macam ni. Very typical. Cumanya yang ini walaupun comfort line, dia datang dengan plus minus. Okay, pedal shift. Dia tak ada cruise control. Okay, agak mengecewakan. Tapi tak apalah, sebab dia comfort line kan, dia bukan spek paling tinggi. Dan kalau nak reverse, dia ada full parking sensor dekat sini. Dia bukan reverse camera, tapi full parking sensor. Very typical Volkswagen punya teknologi lah. Saya tak start sebab minyak tak ada. Lepas tu aircon semua tak ada masalah. Alright, dekat tengah ni center console ni, control untuk aircon semua senang untuk digunakan. Ni pun sama, typical Volkswagen. Semua mudah untuk digunakan. Dan dekat sini anda boleh imagine lah, kalau yang Highline punya adalah button-button lain yang tak ada kat sini. Yang ini dia ada full parking sensor depan dan belakang. Lepas tu dia ada electronic parking brake. Kalau Highline yang top variant, dia ada push start button dekat sini. Okay, lepas tu dia ada auto hold untuk brake. Jadi dekat traffic light tak payah tekan brake lama-lama. Okay, lepas tu dekat sini ada satu storage lagi. Ada kapet getah dekat sini. Ada USB port 2.
Ini AUX, sini power socket. Power apa? 12 volt punya socket. Alright. Tak ada apa yang very fancy sangat. Steering dia boleh adjust secara tilt dan teleskopik. Okey, boleh turun, naik, boleh bawa keluar, tolak ke dalam. Okey, jelas ada sebarang soalan tuan-tuan boleh tanyakan dekat bawah, ataupun ada apa-apa yang nak dikomen pun boleh turunkan juga komen anda di bawah. Dan somehow practicality dia. Cumanya benda ni dah praktikal, tapi aku tak tahu kenapa dia susah sangat nak buka. Saya tak tahulah cara saya salah buka ke. Oh, dia macam ni, dia tarik macam ni. Dia kena tarik macam ni, dia kena tarik macam ni. Okey, saya yang salah. Besar juga ni. Alright. Nak letak smart tag ke, letak card ke, letaklah apa benda yang boleh letak. Lepas tu dekat dia punya sun visor di atas. Okey. Buka tingkap, buka tingkap pula. Buka cermin, lampu on. Tutup cermin, lampu off. Sini card holder. Nothing fancy. Sini ada sunglass holder. Alright. Tapi tak ada kapet lah sini. Oh, ada juga kapet getah. Ni semua lampu ni very typical punya Volkswagen lah. Ni pun sama. Dia tak ada extender. Okay. Macam Cerato ada. Kia Cerato dia ada extender. Dia ikut kereta Continental. Tapi Volkswagen yang memang kereta Continental tak ada. Pelik kan? Tapi ajaib. Alright. Dia punya seating position tuan-tuan dan puan, saya tak ada komplain langsung. Kecuali satu benda je. Nampak tak nak adjust dia ni? Ni nak adjust recline tau. Apa kejadahnya dia buat pusing-pusing macam ni? Alright. Saya tak faham. Saya rasa annoying benda ni. Kenapa kau tak buat lever biasa saja macam ni? Saya tak faham. Okay, untuk adjust ke depan dan ke belakang situ. Yang ini untuk adjust naik turun. Dan ini untuk adjust recline position. Ini satu benda saya tak tahu. Kalau siapa tahu tolong komen. Ni untuk apa Ni. Oh ni. Okay, sorry. Okay, baru saya tahu. Ni dekat sini. Dia punya support dekat bahagian tengah ni. Nampak dia bergerak sikit. Nampak tak? Oh, okay. Kalau macam ni, dia ke depan. Kalau kita ni, dia ke belakang. Okey, aku baru nak tanya tapi aku dah tahu. Okey, terima kasih. Terima kasih Amir. Alright, oh lupa. Dekat tengah ni. Ya, ni boleh adjust tak? Alright, dia boleh adjust ke depan dan juga ke belakang. Dan kalau kita buka, storage dia tak berapa nak besar, tapi boleh lah. Dan apa yang menakjubkan, okey, dekat sini otak Volkswagen tiba-tiba macam otak Jepun. Yang ni bukaan dibuka satulah. Alright. Nampak ni? Kalau anda tak nak letak cup holder, nak letak barang yang besar, anda letak je dalam ni. Tapi sekiranya anda ingin menggunakan ruangan ini sebagai cup holder, tekan je sini. Boleh letak satu cawan. Letak cawan kecil boleh. Okay, dia dah grip. Letak cawan besar, lagilah dia grip macam ni. Nak letak satu cup, nak letak dua cup, tak nak guna. Tiba-tiba orang Jerman jadi macam orang Jepun. Thumbs up. Okay, settle bahagian depan. Macam saya cakap tadi, position memandu sangat-sangat selesa. No complain at all. Saya ketinggian 160cm, berat 65kg. Tak ada complain. Dia ada footrest. Semua okey lah. Semua okey. Tak ada complain. Mak kau. Tak ada apa yang nak dikomplain sangat. Okay, kita bergerak ke bahagian belakang lah. Bahagian belakang Sekejap, sebelum ke bahagian belakang, kita tengok yang dekat ruangan tepi driver, iaitu passenger depan. Sekejap, aku nak naikkan ni kejap. Macam mana aku nak naikkan ni? Bismillah. Dia tak mau gerak pula. Okay. Oh, satu detail yang saya lupa. Benda ni saya suka. Apa ni? Nampak? Oh, dia boleh extend. Ini apa? BMW ada kot. Tapi Volkswagen ada, babe. Volkswagen, kereta Continental yang mampu milik Volkswagen ada. Alright. Ini satu feature yang saya suka. Memang plus point lah untuk Volkswagen. Okay, kita tengok dekat sini.
Dashboard dia. Dashboard dia tak terlampau besar. Bila dia buka ni nampak macam besar tau. Tapi bila buka dia kecil je. Okay. Ni ada dia punya service book semua, rekod dia apa semua ada. Dan dekat sini ada CD player dan juga SD card. Boleh masuk SD card dekat sini. Dan ini adalah lubang aircon lah. Macam biasalah kereta Volkswagen. Ini kalau nak tutup. Ini kalau nak biar aircon masuk. Letaklah air tin dekat dalam untuk sejukkan ke. Nak letak kek ke apa, lantak engkau orang lah. Yang ni saya tak tahu apa benda. Okay, aku buka siut. Okay. Sorry. Oh nak buka dashboard ni ke. Okay, yang ini untuk apa? Tahu tak? Okay, nak letak ni SD card tu. Kalau kata ada 2 ke, sumbat lah dalam ni. Saya rasa. Saya pala tahu ni. Kalau ada yang tahu apa function sebenar dia, tolong beritahu. Tapi saya rasa saya betul. Saya betul lah. Okay, untuk keseluruhan kualiti dashboard dia, untuk sebuah kereta Jerman, saya rate dia 6 per 10 lah. Untuk sebuah kereta Jerman 6 per 10. 6 tu sebab dia punya finishing lah. Okay, ni dia ada soft touch kat sini. Ada soft touch. Sini keras. Okay, dan juga sebab dia punya practicality. Lagi 4 yang kurang tu sebab dashboard design dia very plain, very boring. Sangat-sangat membosankan. Tengok tu memang tak ada feel. Kereta Volkswagen ni itulah dia. Dia sedap bawa je. Tu lah cerita dia. Alright, kita move on ke bahagian belakang. Okay, untuk bahagian belakang ni paling penting tadi practicality lah yang saya dah tunjukkan tadi. Dan ingin saya tegaskan bahawa kereta ini datang dengan full 6 airbags. Okay, 2 dekat kanan, kiri. Lepas tu airbag curtain dan juga ada side airbag. Dia ada side airbag. Dia ada side airbags. Alright, dia ada side airbags. Nampak ni? Alright, total ada 6 airbags dalam kereta ni. Full safety system. Ada traction control, ada ABS, ada EBD, ada 6 airbag. Segala kejadah tu lah. Semua cukup. Jadi kalau anda nak bawa family anda dengan rasa sangat-sangat selamat, sangatlah boleh. Sambil makan pun boleh, macam dalam kapal terbang. Right? Macam dalam kapal terbang. Macam dalam kapal terbang. Nak apa lagi? Okay, kereta Jerman dia memang suka lah letak benda ni. Dan saya suka. Dia pakai yang typical macam kereta Jepun punya. Dia tak pakai yang jaring bodor tu. Okay, jaring bodor tu dia confirm dia akan long life. Dia akan longgar dalam masa setahun ataupun 2 tahun. Tapi kalau benda ni steady. Okay, ni kan dia dah balut. Saya lupa lah. Saya rasa yang original dia pakai jaring kot. Ni dah balut. Sorry, owner lama dia dah masuk. Leather ni bukan leather mahal lah. Bukan yang DK Schweizer punya. Saya tak pastilah dia masuk yang mana tak pasti lah. Kita dapat macam ni, jadi kita takkanlah kita nak buang kan. Jadi kita jual je lah. Tengoklah owner lama, owner baru nak buat apa. Okay, dekat belakang ni dia ada aircon vents. Alright, lepas tu sini tak tahulah apa benda nak letak. Letaklah apa benda yang boleh letak. Tapi kalau dapat dekat orang perempuan ni, dia akan letakkan brooch dia dekat sini. Dan juga jarum peniti dia yang boleh menjadi jerat kepada orang-orang lelaki yang lain. Alright, dekat bawah ni ada 12 volt socket, 1 USB port. Ni untuk charging USB port. Saya rasa ni yang fast charging punya. Saya tak try lagi, tapi saya rasa lah. Okay, untuk ruangan kaki, macam mana? Selesa tak selesa meh? Kaki saya saiz 8 Jadi saya rasa selesa, tak ada masalah. Nak melunjuk pun tak ada masalah. Saya ketinggian 160 cm. Dan saya tak rasa kaki saya tergantung tinggi sangat. Saya rasa selesa lagi. Tak ada apa yang nak dikomplain sangat. Sini ada lampu. Okay, kedudukan dia selesa. Dan saya berada pada seat yang paling recline. Sekejap. Oh, boleh recline lagi. Okay, ni paling recline. Ni paling menyandar. Okay, yang ini tegak sikit. Ni tegak sikit. Ni paling menyandar. Jadi macam ni lah. Beginilah gaya ni. Ui, selesa babe. Selesa. Besar. Cuma kalau CRV tu dia besar lagi lah. CRV memang luas lah. Tapi seat dia ni saya suka. Seat Jerman ni, okay, dia very typical lah. Dia suka mengikut bentuk badan manusia. Dia suka menyokong bentuk badan manusia. Nampak ni, dia punya lengkuk sini. Dia sangat menyapot. Sangat menyapot. Tengah ni kalau tak ada orang duduk, boleh turunkan, jadikan pemegang cawan. Ataupun kalau kalau holder ni tak cukup apa, kalau armrest ni tak cukup besar, nak armrest lagi besar, turunkan dalam ni.
Kau rehatkanlah tangan kau yang gedabak tu. Rasa berbulu-bulu sikit, rasa kapet kan. Tapi tak payahlah, pakai je lah dia punya armrest yang biasa. Okay. Armrest yang biasa dia macam ni. Okay. Ada Isofix untuk ibu bapa yang mementingkan keselamatan anak-anak macam saya dan juga isteri saya. Tolonglah pakai Isofix ni, benda ni sangat-sangat penting, boleh menyelamatkan nyawa anak anda dan memanjangkan umur mereka lah. Okay. Janganlah bagi ada kedukaan berlaku dalam keluarga kita. Okay, penting keselamatan anak-anak. Overall, duduk belakang ni agak selesa, kecuali untuk orang tengah lah. Sebab apa? Sebab ni, bonggol unta dia terlampau lah tinggi. Sebab kereta ni adalah kereta ni front wheel drive kot. Kenapa center tunnel dia besar lagi? Kereta ni front wheel drive dia bukan rear wheel drive. Kereta ni front wheel drive. Ke saya salah? Kalau tak silap saya google tadi, dia front wheel drive, dia bukan rear wheel drive. Tapi saya pelik kenapa center tunnel dia, bonggol unta dia masih lagi tinggi. Dan juga practicality dekat bahagian door bin depan ditarik dan dipanjangkan ke belakang. Botol besar pun boleh masuk ni saya rasa. Saya tengok saiz dia, botol besar boleh masuk. Botol besar memang boleh masuk. Jadi orang Cina suka. Orang Cina suka sebab orang Cina suka bawa botol besar. Orang Melayu pun ramai juga suka bawa botol besar. Okey. Speaker ada dua Speaker ada dua, tingkap, auto naik, auto turun. Door handle dia superb, mantap. Okey, jadi kalau bapaknya bawa kereta macam orang gila, anaknya boleh pegang grip dekat sini betul-betul lah. Alright. Bawa kereta ni tak payah cakap lah. Kereta Volkswagen ni nak cakap pasal driving dengan handling, saya rasa saya tak payah cerita banyak lah. Okey. Macam mana orang dah very sinonim dengan dia punya kos kalau sekali masuk bengkel, macam tu lah saya rasa orang dah sangat sinonim dengan dia punya driving experience, dia punya suspension. Bila dia absorb bonggol ataupun lubang tu, dia bukan bunyi kedegak macam kereta Jepun, dia bunyi kedeguk. Dia very compact tau. Dia very compact. Macam dalam video Jetta yang saya dah cakap sebelum ni, macam tu lah juga, sama saja. Alright, jadi kalau anda nak lipat seat yang belakang ni daripada dekat boot belakang ni, tarik ni je lah. Okay. Lepas tu dekat belakang ni very generous lah, dia ada lagi 12 volt socket. Jadi total ada 3 12 volt socket dalam kereta ni. Satu dekat belakang, satu dekat tengah dan satu lagi dekat depan. Untuk Isofix, anda boleh hook dekat belakang ni, pastikan anak anda berada dalam keadaan selamat. Okey, jadi sekarang ni dekat belakang, okey, ni segitiga bermuda ni ada dekat sini. Segitiga kecemasan bermuda ni ada dekat sini. Buka je sini kalau kereta breakdown. Alright. Lepas tu ini dia punya cover, memang dah datang keras macam ni. Alright. Jadi anda boleh letaklah barang kat atas ni. Okey, sekarang saya nak ulas mengenai bonet belakang dia ni, ruangan kargo dia. Ketinggian dia saya rasa logik, tak tinggi sangat. Saya rasa Mitsubishi ASX punya load lip dia ni lagi tinggi. Ini lagi rendah. Alright, ini dah saya rasa lebih kurang saing HRV dah. Jadi itu adalah plus point, benda yang sangat bagus. Okey, sebab kalau budak kecil ke ataupun warga emas ataupun perempuan tak larat nak angkat berat-berat, tak payah nak angkat tinggi sangat. So dia agak rendah. Dah lebih kurang macam HRV. Kalau ASX dia tinggi lagi. Okey. Lepas tu dia punya ruangan ni, yang ni semua kapet Okey, very nice, very premium quality, tak ada masalah. Kat sini anda boleh gantung barang, satu dan juga dua. Okey, bila kita buka ni kita akan nampak dekat bawah tayar spare. Yang ini spare tayar saiz kecil, dia bukan full size, lengkap dengan barang-barang dia semua. Tak ada kurang, tak ada lebih. Alright, dan anda juga akan perasan dekat di bahagian kanan dan juga kiri ada satu lagi storage. Anda sumbatlah kasut ke apa ke. Alright. Kalau nak letak barang yang bergolek-golek tu, beli yang kabel tali tu, sangkut dekat sini. Dan juga ikat dekat sini juga, tak nak bagi dia bergerak, sangkut sekali dekat sini. Kereta Jerman dia benda-benda macam ni memang dia very go into details lah. Kereta Jepun yang tiru diorang. Diorang ambil kira benda-benda macam ni macam dalam BMW, dalam Mercedes pun ada benda-benda macam ni. Tapi yang lagi bagus, yang mengejutkan, kereta Jerman pun praktikal. Nampak ni, kita boleh adjust dia punya papan ni. Tadi kat sini Tadi kat sini. Sekarang kita adjust dia ke bawah. Alamak, dandan lah time ni. Okey, jadi dia bawah sikit.
bertambahlah berapa liter sikit. Jadi kalau dah turunkan ke bawah ni, maximum storage dia adalah 600 something liter. 600 something liter lah. Dia besar lah tu. Okay, memang besar lah, memang luas. Jadi anda congak, tambah tolak sendirilah. Hitung angka tu sama ada mencukupi untuk keluarga anda ke tidak. Sekejap, aku kena adjust balik. Ya Allah. Alright. Ni simpan balik. Ini complimentary lah. Ni memang dah datang siap, takkan kita nak ambil. Aku nak ambil benda ni pun letak dalam city aku, bukannya muat. Alright. Okay, settle. Jadi untuk sesiapa yang nak membeli kereta ni, harap ini sedikit sebanyak dapat membantu anda. 35 minit, 40 minit video, saya harap dapat membantu anda. Hari pun makin hujan. Aku pun dah penat bercakap. Okay. Tapi tu lama juga saya tak buat video, nak dekat 3 minggu. Aku duduk dalam luar kejap Duduk dalam luar. Tapi kereta ni saya suka. Okay, saya nak cakap something lah. Oh, dia mirrorless, babe. Dia punya cermin pandang belakang ni dia mirrorless dan dia macam dah auto dim siap-siap. Saya tak tahulah ini elektronik ke manual punya. Faham tak? Kan ada yang kadang auto dim punya kan, ada lampu hijau kat bawah ni. Saya tak tahu ini auto dim ke apa. Tapi cermin dia tu memang dah siap-siap gelap. Nampak? Memang dah siap-siap gelap. Okay, saya nak cakap satu benda lah. Alright. Sebenarnya Tiguan ni, kalau dalam saya punya bucket list, ini adalah the next family car yang saya target lah. Next family car saya sebenarnya berubah-ubah sebenarnya. Daripada Kia Grand Carnival lah, tukar ke sana lah. Biasalah, kita sembang-sembang je lah. Sembang-sembang je lah. Janganlah dia mengecam pula dekat bawah. Sembang lah bang, kau semua kereta kau nak. Lantak engkau lah. Kau bahagi cara kau, aku bahagi cara aku lah. Tapi kereta sebenarnya, next family car saya yang saya target adalah Volkswagen Tiguan All Space R-Line yang 7-seater tu. Dia bukan 7-seater lah, dia bukan full 7-seater, dia adalah 5+2-seater. Alright. Tapi bila saya bawa kereta ni kan, saya immediately saya rasa saya macam boleh consider kereta ni. Tapi bukan saya kata saya nak belilah kereta ni. Cumanya kalau anda nak rasa tukar ke kereta SUV, tapi anda selalu mendengar orang kata Volkswagen ni sekali masuk bengkel parah lah sekali. Macam ni lah, anda buat kajian anda dulu, anda study dulu. Okay, kalau boleh cari yang macam ni lah, yang datang dengan full record service Volkswagen lah. Jadi anda tahu background history kereta tu macam mana. Jadi kita boleh check. Lepas tu kalau tak tahu lagi, tak cukup info, masuk grup dekat FB, grup community FB. Tapi dalam grup community FB ni pun tak boleh percaya bulat-bulat. Okay, kena juga pergi check dengan bengkel apa semua. Tapi sedikit sebanyak dalam tu dia ada owner-owner dia yang boleh bagi sedikit sebanyak info maklumat. Lagi-lagi kalau kereta Volkswagen ni, memang kena banyak study, memang kena banyak buat kajian, memang kena banyak bertanya orang. Jadi kalau ada kebetulan pengguna-pengguna Volkswagen, tak kisahlah Jetta ke, Passat ke, Golf ke, Arteon ke yang baru ke, ataupun Tiguan ni ke, ataupun Touareg, ataupun Charan, ataupun Touareg itulah, ataupun Charan ke, ataupun apa jenis segala Volkswagen lah, komen di bawah. Bantulah kalau ada next buyer yang nak beli Volkswagen Tiguan ni, tolong bagi sikit panduan pada mereka. Apa benda yang nak kena standby duit, apa benda yang nak kena standby orang kata servis berkala dia. Kalau kata masuk 40,000 mileage, confirm benda ni problem. Tolonglah share. Okay, sedikit sebanyak dia pun dapat membantu saya. Saya pun nak menuntut ilmu juga dalam video ni. Bukan setakat saya bagi ilmu je. Ilmu yang saya dapat ni pun semua saya google saja. Okay, jadi sedikit sebanyak video ni dapat menjadi manfaat untuk semua orang. Kita dapat sikit, kita bagi sikit. Okay, kita jumpa in the next video. Terima kasih. Assalamualaikum. Harga dan bulanan apa semua saya letakkan dekat description di bawah. Kalau anda nak tengok next video, ada dekat description di bawah juga. Kita jumpa the next video. Minta maaf. Assalamualaikum. Bye bye.